أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Firman Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang memiliki kerajaan. Engkau serahkan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan kekuasaan Engkau sahajalah yang terbaik. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bagi penganut Islam, mengulangi ayat-ayat yang tersebut dijadikan wirid, bukan saja untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, mengingatkan kita bahawa kerajaan yang maha berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua kerajaan yang ada di dunia ditetapkan ajalnya. Tidak ada kerajaan yang kekal. Termasuklah kerajaan yang dipimpin oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerajaan pengikut nabi-nabi yang adil ada ajalnya. Begitu juga kerajaan yang zalim, yang melampaui batas. Allah menjadikan ini semua untuk menguji kita dalam kehidupan dunia ini. Sama ada kita memilih yang baik, yang adil, yang diridai oleh Allah, atau memilih yang zalim, maksiat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya petunjuk Islam agamanya tidak boleh dipadam sehingga hari kiamat. Cahaya ini akan timbul dan tenggelam, pasang dan surut, tidak mati dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tidak ada nabi dan rasul, pendukung ialah kumpulan Islam. Parti-parti Islam yang ditubuhkan di seluruh dunia, yang berdakwah dan berpolitik. Al-Quran mengajar kita tidak ada pemisahan di antara dakwah dan politik. Maka ulama-ulama yang memahami Al-Quran ini melangsungkan perjuangan Islam. Bukan saja mengajar, termasuk mendirikan negara yang menegakkan syariat Allah, membawa rahmat kepada seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan dunia dan akhirat. Kemenangan akhirat adalah pasti sekiranya kita dapat mengakhiri hayat kita bersama dengan Islam ini. Perjuangan dunia juga berlaku. Hanya mereka yang menganggap kerajaan-kerajaan yang zalim maha suci
melampaui Allah yang maha berkuasa. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dan berjuang menghadapi golongan al-mala, pemimpin-pemimpin di zamannya yang angkuh, ramai kalangan mengatakan mustahil perjuangan Nabi Nuh mencapai kejayaan. Allah memberi tempoh 990 tahun. Golongan yang zalim ditenggelamkan bersama dengan pengikut-pengikut mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyambung perjuangan untuk menghadapi kuasa besar Babylon ataupun Babylon yang angkuh dan zalim, ramai kalangan mengatakan mustahil Namrud yang zalim itu jatuh kerajaannya. Bila tiba ajalnya, kerajaan Namrud jatuh dan tumbang. Begitulah ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi kerajaan yang paling zalim dalam sejarah manusia, yang menggunakan kekayaan untuk menipu rakyat, menggunakan undang-undang yang paling kejam dalam sejarah manusia. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Menyembelih anak-anak lelaki, membenarkan anak perempuan sahaja untuk mengekalkan kerajaannya. Bila tiba masanya Fir'aun dan bala tenteranya dihapuskan oleh Allah. Begitulah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi rasul kepada seluruh dunia, seluruh alam, seluruh manusia. Bagaimana rasul yang dilantik di bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada tanaman, yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada tamadun, dilantik menjadi rasul kepada seluruh dunia. Makkah, bumi yang kering kontang, penduduk yang miskin, dikepung oleh kuasa-kuasa besar dunia di zamannya. Di saat yang getir, Allah subhanahu wa ta'ala menjemput Rasulullah SAW di malam Isra dan Mi'raj, yang disambut oleh umat Islam di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ialah bulan Nabi kita Muhammad SAW disambut menjadi tetamu Allah, untuk ditunjukkan kepadanya kerajaan Allah yang berdunia sehingga akhirat, bumi sehingga langit, makhluk yang nyata dan makhluk yang gaib, manusia sejak Adam sehingga hari kiamat, jin yang pertama sehingga jin yang akhir, 7 petala bumi dan langit, untuk menyatakan bahawa semua kerajaan-kerajaan yang besar yang mengepung Islam itu adalah habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dipaparkan dalam Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Ketika Nabi SAW menerima kedatangan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang padri yang belum lagi menganut Islam, Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim, "Wahai Adi, aku tahu mengapa kamu takut bersama dengan Islam. Kamu lihat Islam dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin. Percayalah wahai Adi, akan tiba masanya Islam akan menang. Kekayaan dikurnia oleh Allah melimpah ruah, sehingga tak cukup tangan untuk terima harta kekayaan itu." Engkau tahu Adi bin Hatim? Hirah, ibu kota Empire Parsi. Adi menjawab, "Saya tahu namanya saja, saya tak pernah pergi. Akan tiba masanya Hirah akan ditawan oleh Islam." Hirah ditawan oleh Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda,
La tubtahanna al-Konstantiniyah. Kota Konstantinopel, pusat Empire Rum Timur, akan dikuasai oleh Islam. Akhirnya Empire Rum Timur tumbang, Konstantinopel dikuasai oleh Islam, bertukar pada Istanbul. Begitulah kita diajar. Kemenangan Islam adalah janji Allah